Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Di dalam kertas 2 SPM, kita ada 3 bahagian soalan. Bahagian pertama adalah bahagian A, di mana terdapat 10 soalan yang menyumbang sebanyak 40 markah. Untuk bahagian B, kita ada 5 soalan dan menyumbang sebanyak 45 markah. Dan seterusnya bahagian C, kita ada 2 soalan dan kita cuma perlu jawab 1 soalan saja. Dan dia menyumbang sebanyak 15 markah di sini. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat dalam kertas 2 adalah sebanyak 100 markah. Di dalam buku soalan ini juga telah dibekalkan dengan senarai rumus yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan. Baiklah, mari kita lihat soalan kita yang pertama untuk bahagian A. Soalan ini diambil daripada tajuk operasi set tingkatan 4. Rajah 1 menunjukkan kemerajah Venn yang menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan set semesta A kesatuan B kesatuan C. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set A. Ini soalan kita yang pertama, iaitu A pelengkap kesatuan C persilangan B. Untuk menjawab soalan ini, kita akan nomborkan ruangan pada set. Jadi di sini kita akan letakkan nombor secara rawak. 1, 2, 3 dan 4. Kita ada 4 ruang di sini. Kemudian kita akan senaraikan tiap-tiap set. Kita ambil set yang pertama adalah A pelengkap. A pelengkap bermaksud set yang berada di luar A. Jadi di sini nombornya adalah 3 dan 4. Kemudian set C di sini nombor 4. Kemudian A pelengkap dan set C ini operasinya adalah kesatuan, iaitu U di sini. Kesatuan bermaksud kita akan ambil keseluruhan yang ada pada pelengkap set A dan juga set C, iaitu 3 dan 4. Kemudian kita lihat pula set seterusnya adalah set B. Set B adalah 2 dan 3. Kemudian yang menghubungkan dengan set B ini adalah persilangan. Jadi kita akan lihat persilangan di antara jawapan kita tadi, iaitu 3, 4 dan juga 2, 3 ini. Untuk persilangan kita akan ambil unsur yang sama. Jadi unsur yang sama di sini adalah nombor 3. Jadi jawapan kita adalah 3. Maka kita akan lorekkan kawasan yang bernombor 3. Kemudian kita lihat pula soalan B. A persilangan B kesatuan C. Kita akan letakkan nombor. Kemudian kita lihat set A di sini terdiri pada nombor 1 dan 2. Kemudian set B 2 dan 3. Operasinya adalah persilangan. Kita akan ambil nombor yang sama di sini, iaitu 2. Kemudian set C pula adalah 4. Dan operasinya adalah kesatuan. Jadi kita akan ambil 2 dan 4. Kesatuan kita ambil keseluruhan, iaitu 2 dan 4. Dan kita akan lorekkan kawasan 2 dan kita akan lorekkan kawasan 4. Dari segi pemberian markah pula, untuk soalan A kita akan dapat 2 markah dan soalan B kita akan dapat 2 markah juga. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kedua. Soalan ini diambil dari tajuk ketaksamaan linear dalam 2 pemelik ubah tingkatan 4. Tulis ketaksamaan yang memaskan rantau berlorek yang diberikan. Kalau kita lihat sini, kawasan berlorek ini dibatasi oleh 4 garis. Jadi kita akan labelkan garis ini dengan nombor. Dan label ini adalah secara rawak saja. Ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga dan garis keempat. Kita lihat garis pertama kita merupakan garis mendatar. Kalau garis mendatar, dia akan potong pada paksi Y. Kalau kita lihat sini, dia akan potong pada Y sama dengan 0. Dan garis ini juga merupakan paksi X. Jadi nama garis ini adalah Y sama dengan 0. Disebabkan dia memotong Y0. Jadi kita lihat kawasan berlorek
berada di bawah garis. Bermaksud dia lebih kecil. Jadi kita akan tulis ketak samaannya Y lebih kecil sama dengan kosong. Jadi pada urangan jawapan, Y lebih kecil sama dengan kosong. Jadi sebelum itu, di dalam ketak samaan, kita ada dua jenis garis. Garis pertama adalah garis padu ataupun garis penuh. Dan garis yang kedua adalah garis putus-putus ataupun garis sempang. Apabila kita ada garis penuh, kita akan guna lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kalau garis itu adalah garis putus-putus ataupun garis sempang, kita akan guna lebih besar atau lebih kecil. Jadi di dalam soalan kita ini, kita ada garis penuh. Jadi kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Itu adalah sikit nota. Seterusnya kita lihat garis kita yang kedua. Garis ini merupakan garis condong. Jadi apabila garis itu garis condong, kita akan namakan garis ini menggunakan format Y sama dengan MX tambah C yang kita telah pelajari semasa berada di tingkatan 3. C ini adalah pintasan paksi Y. Manakala M ini adalah kecerunan. Kalau kita lihat garis ini, pintasan paksi Y kita adalah negatif 2. Jadi untuk mencari nilai M ataupun kecerunan, kita perlu gunakan rumus kecerunan. Antara rumus kecerunannya adalah M sama dengan negatif pintasan paksi Y per pintasan paksi X. Jadi kita lihat di sini kita ada pintasan paksi Y adalah negatif 2 dan pintasan paksi X adalah 3. Jadi sama dengan negatif 2 per 3. Maka kita dapat M adalah 2 per 3. Jadi kita akan gantikan di dalam persamaan kita. Y sama dengan 2 per 3X tolak 2. Ini adalah nama garis condong ini. Kemudian kita lihat kawasan berlorek berada di atas garis, maka dia lebih besar. Iaitu Y lebih besar sama dengan 2 per 3X tolak 2. Jadi kita tulis dalam ruangan jawapan Y lebih besar sama dengan 2 per 3X tolak 2. Seterusnya, kita lihat garis kita yang ketiga merupakan garis tegak. Apabila garis itu adalah garis tegak, ia akan memotong pada paksi X. Jadi, di sini dia akan memintas pada paksi X itu adalah sama dengan kosong. Jadi, nama garis ini adalah X sama dengan kosong. Kemudian terlihat kawasan meloreknya berada di sebelah kanan garis. Jadi ini bermaksud ia lebih besar. Maka ketak samaannya adalah X lebih besar sama dengan kosong. Kita tulis di dalam ruangan jawapan X lebih besar sama dengan kosong. Dan garis kita yang keempat adalah garis condong juga. Seperti garis 2, kita akan menggunakan namanya dalam format Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapatkan nilai C di sini adalah negatif 1. Kemudian nilai M kita akan cari menggunakan rumus yang sama iaitu negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi di sini pintasan Y-nya adalah negatif 1 iaitu M sama dengan negatif. Pintasan Y-nya negatif 1. Kemudian pintasan X-nya adalah 1. Maka M kita akan dapat 1 di sini. Maka nama garis ini adalah Y sama dengan X tolak 1. Kemudian kawasan berloreknya berada di bawah garis. Jadi ketak samaannya adalah Y lebih kecil sama dengan X tolak 1. Kita tulis di sini Y lebih kecil sama dengan X tolak 1. Dari segi pemberian markah pula, di sini terdapat masing-masing satu markah untuk satu ketak samaan. Dan jumlah keseluruhan markah di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Soalan ini diambil dalam tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah tingkatan 4. Selesaikan persamaan kuadratik berikut dengan mencari nilai-nilai bagi X. Kita boleh selesaikan soalan ini dengan menggunakan beberapa kaedah, antaranya kaedah pemfaktoran ataupun menggunakan rumus. Jadi di sini cikgu akan tunjuk cara menggunakan kaedah pemfaktoran.
Kita akan tulis persamaan kuadratik ini dalam bentuk armnya terlebih dahulu. Iaitu bentuk armnya adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi di sini ada kurungan, kita akan kembangkan terlebih dahulu. Kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak 12X sama dengan 6 tolak 5X. Kemudian kita akan ringkaskan persamaan ini. Kita akan dapat tolak 6 tambah 5X sama dengan kosong. Kemudian kita akan dapat lagi 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 6 sama dengan kosong. Ini adalah bentuk persamaan kuadratik kita. Di sini nilai A kita adalah 3, nilai B adalah negatif 7 dan C adalah negatif 6. Kita akan buat menggunakan kaedah pemfaktoran. Kita akan ada dua kurungan di sini. Kemudian sampai di sini kita boleh terus tekan calculator. Caranya adalah kita tekan menu. Kemudian kita pilih equation dan function. Kita akan tekan A di sini. Kemudian kita akan pilih polynomial. Kita tekan 2 dan degree-nya adalah 2. Di sini kita akan masukkan nilai A, B dan C. Pertama sekali kita masukkan nilai A, kita tekan 3, tekan sama dengan. Kemudian B, negatif 7 sama dengan. Kemudian C, negatif 6, kita tekan sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan lagi sama dengan. Kita akan dapat X1 sama dengan 3. Jadi kita tulis X sama dengan 3. Kemudian satu lagi jawapan kita, kita tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat X sama dengan negatif 2/3. Seterusnya kita akan masukkan nilai-nilai ini di dalam kurungan kita. Cara nak masukkannya adalah kita akan terbalikkan tanda pada jawapan kita. Yang pertamanya X sama dengan 3. Kalau kita masuk ke dalam kurungan, kita akan tulis X tolak 3. Kemudian kalau jawapan kita dalam bentuk pecahan, kita akan tuliskan, kita akan naikkan nombor pecahan tersebut menjadi perkali kepada X kita, iaitu 3X di sini. Kemudian tambah, dan inilah jawapan kita. Dari segi pemberian markah, kita menulis dalam bentuk arm, kita dapat 1 markah. Kita buat kaedah pemfaktoran 1 markah. Dan jawapan masing-masing 1 markah, 1 markah. Dan markah kita adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 4. Soalan ini diambil dalam tajuk bentuk geometri 3 dimensi tingkatan 2. Syafiq mempunyai sebuah pepejal logam berbentuk sfera dan dia mahu meleburkannya untuk membentuk 3 pepejal berbentuk kon. Raja menunjukkan sfera dan 3 kon tersebut. Setiap kon mempunyai jari 2 cm dan tinggi tegak 9 cm. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung jari sfera logam itu. Jadi di sini kita dapati bahawa isi padu sfera bersamaan dengan 3 isi padu kon. Jadi kita akan gunakan rumus sfera dan rumus kon. Rumus untuk sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Manakala isi padu kon adalah 1/3 pi j kuasa 2 t. Jadi kita akan gantikan nilai-nilai yang diberi di dalam soalan. Itu 4/3 darab pi 22/7 darab j kuasa 3. Kita akan samakan dengan 3 buah kon tersebut. Itu 3 darab dengan 1/3 darab pi 22/7 darab j di sini adalah 2 kuasa 2 darab 9. Kemudian kita akan terus tekan calculator. Kita akan masukkan 4/3 darab 22/7 darab j kuasa 3. J kuasa 3 di sini kita akan gantikan dengan huruf X. Itu X kuasa 3. Kemudian kita akan letakkan sama dengan, kita tekan alpha calculate. Kemudian 3, buka kurungan 1/3 darab 22/7 darab 2 kuasa 2
darab 9. Kemudian kita tekan Shift Calculate. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita akan dapat nilai J di sini adalah bersamaan dengan 3. Jadi dari segi pemberian markah di sini, kita menggunakan rumus yang betul dan menggantikan nilai yang betul. Kita akan dapat satu markah untuk sfera dan satu markah untuk kon. Kemudian kita samakan isi padu ini. Kita akan dapat satu lagi markah dan markah yang terakhir adalah pada jawapan akhir kita. Satu lagi markah. Masing-masing satu markah di sini dan markah penuhnya adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kelima. Soalan nombor 5 adalah dalam tajuk persamaan linear tingkatan 1. Rajah menunjukkan sebuah kereta dan sebuah van 6 tempat duduk. Sekumpulan 88 orang mangsa banjir dipindahkan menggunakan kereta dan van. Hanya 4 orang mangsa dibenarkan menaiki kereta dan 6 orang mangsa dibenarkan menaiki van. Dalam setiap kali perjalanan, kereta itu membawa 3 buah beg dan van membawa 12 buah beg. Dengan mengabaikan bilangan pemandu kereta dan van dalam pengiraan anda, hitung bilangan kereta dan bilangan van jika terdapat 126 beg telah dibawa oleh mangsa. Di sini kita akan mewujudkan persamaan linear. Kita ada 2 persamaan linear di sini yang melibatkan kereta dan juga van. Kita akan wakilkan kereta sebagai X dan van sebagai Y. Pertama sekali kita lihat jumlah mangsa banjir iaitu 88 orang. 88 orang ini 4 adalah menaiki kereta. Kita akan tulis 4X. Dan ditambah dengan yang menaiki van 6Y sama dengan 88. Kemudian kita akan tengok pula bilangan beg. 126 beg. Kereta bawa 3 beg. Jadi 3X tambah dengan van bawa 12. 12Y sama dengan 126. Kita ada 2 persamaan linear di sini. Untuk nak selesaikan persamaan serentak ini, kita akan wujudkan satu lagi persamaan. Tujuannya kita akan hilangkan salah satu pemboleh ubah di sini. Di sini kita akan hilangkan pemboleh ubah Y. Iaitu perkalinya di sini 6 dan perkali di sini adalah 12. Jadi persamaan pertama kita ini, persamaan kedua. Persamaan pertama ini kita akan darabkan dengan 2. Supaya perkali Y akan jadi 12 juga. Kita akan dapat 8X tambah 12Y sama dengan 176. Inilah persamaan kita yang ketiga. Jadi untuk menghilangkan pemboleh ubah Y, kita akan ambil persamaan 3 tolak dengan persamaan 2. Jadi 8 tolak dengan 3 terdapat 5X. Kemudian 12 tolak 12 kita akan dapat sifar. Ya, kita dah hapuskan Y. Kemudian 176 tolak 126 kita dapat 50. Maka X di sini kita dapat 10. Kemudian kita akan cari pula nilai Y. Kita akan gantikan nilai X di dalam mana-mana persamaan yang kita ada. Jadi di sini kita akan gantikan dalam persamaan kita yang pertama. Iaitu 4X. X itu adalah 10. Tambah 6Y sama dengan 88. Jadi kita akan terus tekan kalkulator dan Y kita akan dapat sama dengan 8. Dari segi pemberian markah di sini, kita lihat. Kita wujudkan satu lagi persamaan, iaitu persamaan ketiga. Kita akan dapat satu markah. Kemudian kita hapuskan satu pemboleh ubah. Kita hapuskan Y di sini, kita dapat satu lagi markah. Kemudian jawapan X dah dapat satu lagi markah. Dan jawapan Y pula satu lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 6. Soalan ini diambil dalam tajuk penaklukan logik tingkatan 4. 6A, tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Implikasi adalah suatu pernyataan berbentuk jika P maka Q. Kalau kita lihat di sini,
cos theta sama dengan 0.5 jika dan hanya jika theta sama dengan 60. Jadi kat sini kita labelkan sebagai P, ini sebagai Q. Implikasi pertama adalah jika P maka Q. Kita akan tulis jika cos theta sama dengan 0.5 maka theta sama dengan 60 darjah. Kemudian untuk implikasi yang kedua, kita akan terbalikkan implikasi yang pertama. Kita akan tulis jika theta sama dengan 60 darjah, maka cos theta sama dengan 0.5. Seterusnya terlihat soalan 6B. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor 7, 14, 27 yang mengikut pola berikut. Di dalam soalan ini, kita akan mencipta satu rumus bagaimana untuk kita dapatkan nilai 7, 14 dan 27 ini berdasarkan kepada langkah pengiraan yang telah ditunjukkan. Caranya adalah kita akan lihat pemboleh ubah di sini. Terlihat ada pemboleh ubah malar. Kemudian nilainya adalah tetap, iaitu 3 dan juga 2 di sini. Jadi kita akan kekalkan 3, kemudian kurungan 2. Kemudian kita dapati ada juga pemboleh ubah manipulasi di sini, iaitu dia berubah. Ini 1, 2, 3. Kat sini pun 1, 2, 3. Jadi nilai yang berubah ini kita akan letakkan sebagai huruf N, iaitu kuasa N tambah N. Jadi kita telah mencipta satu rumus di mana apabila kita gantikan nilai N ini sama dengan 1, kita akan dapat 7. Kalau kita gantikan nilai N dengan 2, kita dapat 14. Kalau kita gantikan nilai N sama dengan 3, kita dapat 27. Jadi jawapannya adalah 3 kurungan 2 kuasa N tambah N. Kemudian kita kena nyatakan apakah itu N. N kita boleh gantikan dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Baiklah, dari segi pemberian markah di sini, untuk soalan 6A, tiap-tiap implikasi terdapat 1 markah, 1 markah. Dan untuk soalan B, kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Soalan ini diambil dalam tajuk matriks tingkatan 5. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Jadi kita akan susun kembali persamaan linear serentak ini dalam bentuk matriks yang mana ada baris dan juga lajurnya. Kemudian di sini kita lihat dulu kedudukan pemboleh ubah X dan Y kita. Sini kita ada 3X tolak 2Y sama dengan 7. Kemudian kalau kita lihat persamaan yang kedua ini, susunannya adalah Y di hadapan dan X di belakang. Jadi kita akan susun semula, kita akan dapat 5X tolak 4Y sama dengan 9. Kemudian barulah kita susun dalam bentuk baris dan lajur, iaitu matriks. Kita akan susun 3, negatif 2, 5, negatif 4. Didarabkan dengan X, Y sama dengan 7, 9. Kemudian untuk dapatkan X, Y, kita akan gunakan matriks songsang, iaitu 1 per A, iaitu 3, darabkan dengan D, negatif 4, tolak C, tolak B, negatif 2, darab dengan C, iaitu 5. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, 4, negatif 4 dan 3. B dengan C akan tukar tanda, iaitu dapat 2 dan negatif 5. Dan darabkan dengan 7, 9. Kemudian untuk dapatkan nilai X dan nilai Y, kita akan terus tekan calculator. Kita akan tekan menu. Kemudian kita akan ambil equation dan function. Kita tekan A. Kemudian kita akan ambil nombor 1, iaitu simultaneous equation. Kita akan tekan unknown-nya adalah 2. Ini sama seperti kita selesaikan persamaan linear serentak. Jadi kita akan masukkan nilai yang pertama di sini, iaitu 3. Tekan sama dengan, kemudian seterusnya negatif 2 sama dengan, dan juga yang seterusnya tekan 7 sama dengan. Kemudian kita lihat pula persamaan kita yang kedua,
nilai pertama kita di sini adalah 5 sama dengan, kemudian nilai yang kedua adalah negatif 4 sama dengan, dan nilai yang ketiga adalah 9 sama dengan. Untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 5. Dan tekan lagi, kita akan dapat Y sama dengan 4. Baiklah, dari segi pemberian markah, kita menukar ke bentuk metrik, kita dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan songsang dengan kita gantikan nilai yang betul, terdapat 1 markah lagi. Kemudian jawapan akhir masing-masing 1 markah, 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 8. Soalan ini diambil dalam tajuk graf gerakan tingkatan 4. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi sebuah lori dalam tempoh 20 saat. A. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat lori tersebut. Kalau kita lihat pada rajah graf ini, kita dapati bahawa laju seragam adalah pada kawasan yang landai ini. Jadi kita lihat lajunya adalah 16. Jadi jawapannya kita terus tulis 16. Seterusnya soalan B. Hitung nilai T jika jarak yang dilalui dalam 15 saat terakhir ialah 160 meter. Sini kata kuncinya adalah jarak. Jarak yang kita tahu adalah kita mencari luas di bawah graf. Jadi di manakah 15 saat terakhir ini? Kalau 15 saat yang terakhir, kata kuncinya terakhir, kita akan bermula pada masa yang paling akhir sekali, iaitu 20 di sini. Jadi dia akan bermula pada 5. Kat sini kita akan dapati bahawa luas bawah grafnya adalah berbentuk trapezium. Jadi luas trapezium ni lah 160. Kita akan gunakan rumus trapezium dan kita akan samakan dengan 160 tersebut. Iaitu 1/2 darab A tambah B. Maksudnya 2 sisi selari kita akan tambah. Sisi selari di sini kita adalah di bawah, bahagian bawah ni, itu 15. Dan satu lagi bahagian atas ni. Berapakah panjang garis lurus bahagian atas ni? Kita dapati panjangnya adalah T tolak 5. Sini T, sini 5. Dapatkan panjang T tolak 5. Kita tulis T tolak 5. Kemudian kita darabkan dengan tinggi trapezium, iaitu 16. Dan kita akan samakannya dengan 160. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita akan menggunakan kalkulator. Tekan 1/2 didarabkan dengan, kita buat kurungan, 15 tambah T. T kita akan gantikan dengan X. Tolak 5 tutup kurungan, darab dengan 16. Kemudian sama dengan, kita akan tekan alpha calculate dan 160. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan shift calculate. Kemudian kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai T di sini adalah 10. Dari segi pemberian markah, untuk 8A kita akan dapat 1 markah. Untuk 8B, kita menggunakan rumus yang sesuai di sini. Di sini kita gunakan rumus trapezium, dapat 1 markah. Kemudian kita samakannya dengan 160, terdapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 9. Soalan ini diambil daripada tajuk keberangkalian peristiwa bergabung tingkatan 4. Rajah menunjukkan 3 kad yang berlabel dengan huruf di dalam sebuah kotak. Itu I, B, U. 2 kad hendak dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kad yang pertama dipilih dan direkodkan, kemudian dikembalikan. Dan seterusnya, kad yang kedua dipilih dan direkodkan. Soalan A, senaraikan ruang sampel. Jadi di sini, kad itu diambil, kemudian direkod dan dikembalikan. Bermaksud, kita boleh dapatkan 2 kad yang sama. Jadi kita akan tuliskan ruang sampel dalam bentuk tata tanda set di sini.
Kad pertama kemungkinan kita akan dapat huruf I, dan I juga kita akan dapat untuk kad yang kedua. Kemudian kita akan buat senarai seterusnya I, B dan juga I, U. Kemudian kita akan ulang dengan kad pertama kita adalah huruf B dengan I, kemudian B, B, kemudian B, U. Dan seterusnya kita akan mulakan dengan kad pertama kita huruf U, UI, UB dan UU. Jadi ini adalah ruang sampel kita. Seterusnya kita lihat soalan B. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad dilabel dengan huruf yang sama. Untuk menjawab soalan ini, kita akan berbalik kepada jawapan kita pada bahagian A. Kita lihat kad yang dilabel dengan huruf yang sama kat sini, kita ada II, kita ada BB, kita ada UU. Jadi jawapan kita adalah II, BB dan UU. Dan di sini bilangan peristiwa kita ada 3. Jadi untuk mencari kebarangkalian, kita akan ambil peristiwa per dengan ruang sampel. Jadi peristiwa kita 3 dan ruang sampel kita ada 9. Jadi inilah kebarangkalian untuk mendapatkan kedua-dua kad yang berlabel dengan huruf yang sama. Ataupun kita boleh juga pemudahkan pecahan ini menjadi 1/3. Dari segi pemberian markah, soalan A kita senaraikan semua peristiwa dengan betul, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B, kita dapat 1/3 ataupun 3/9, kita akan dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang terakhir, itu soalan bernombor 10. Soalan ini diambil dalam tajuk bulatan tingkatan 2. Raja menunjukkan sebuah bulatan berpusat O diberi OF 6.5 dan EG 5. Hitung luas dalam cm persegi kawasan berlorek. Jadi kita lihat pada rajah, kita dapati bahawa luas kawasan berlorek adalah luas bulatan tolak dengan luas segi 3. Di sini diberi nilai ukurannya iaitu 5 di sini. Kemudian OF adalah 6.5. Jadi jari bulatan adalah 6.5. Kemudian kita dapati bahawa segitiga ini merupakan segitiga sudut tegak 90 darjah di sini. Disebabkan kita ada satu sisinya adalah diameter. Jadi apabila sisinya adalah diameter, sudut yang bertentangan dengan sisi tersebut akan bersudut 90 darjah. Jadi kita akan ambil pi J kuasa 2 tolak dengan luas segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Jadi kita akan ambil pi darab J yang di sini 6.5 kuasa 2 tolak dengan 1/2 darabkan dengan tingginya 5 di sini. Kemudian tapaknya adalah GF. Untuk dapatkan GF, kita akan guna teorem Pythagoras. Di sini 13 dan di sini 5 dan di sini akan jadi 12. Darab dengan 12. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 1439/14. Atau kita boleh tulis juga dalam bentuk nombor perpuluhan 102.79 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 102/11/14. Dari segi pemberian markah di sini, kita menggunakan rumus yang betul dan menggantikan dengan nilai yang betul masing-masing, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita buat operasi tolak di sini 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 4 markah. Jadi itu sajalah untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang untuk membincangkan kertas 2 bahagian B pula. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.